Lepas daripada solat Aidilfitri, habis dah bersalaman dengan sanak saudara. Esok Allah dah suruh puasa 6. Puasa 6 digalakkan pada Syawal kedua. Maknanya Tuhan tak bagi raya lama-lama. Jadi malangnya masyarakat kita sendiri, bermula 1 Ramadan sampai 30 Ramadan duk pulun untuk setengah hari itu. Dan hilang wajahnya, amalannya, kerana kita sepatutnya sambut satu Ramadan tu sebagai perayaan. Orang Islam lagi beberapa hari akan masuk satu perayaan ibadah. Dan para ulama dulu, para sahabat semua menganggap momen Ramadan ni raya. Sebab tu ceria, sebab tu hidup malam-malam tu. Tetapi kita hidup juga malam. Yang tak pernah tebar roti canai pun tebar roti canai, bom masuk pasar Ramadan. Yang tak pernah jahit pun beli mesin jahit, dan tu nak jahit baju orang. Pasal apa? Pasal kita nak pulun untuk satu hari. We sacrifice, we keluar semua effort untuk kejar one day. That one is Aidilfitri. Tetapi kita lupa bahawasanya ada detik besar dalam Ramadan ni yang kita kadang-kadang tak maulah lagi seperti tahun-tahun sebelum ni, kita leka alpa dan tak buat apa-apa. Baik, sebelum saya nak masuk Ramadan, kita ni tuan-tuan, kita ada musuh. Musuh kita ni ada 2, jin dan manusia. Ini daripada lahirnya anak Adam sampai mati, sampai hari kiamat, kita ada musuh. Musuh ini adalah syaitan di kalangan jin dan syaitan di kalangan manusia. Kalau lawan dengan satu makhluk pun dah pening, ni kita nak lawan 2 makhluk. Jadi pertembungan ini yang membuatkan kita bermasalah dan kita susah nak masuk balik rumah asal kita, namanya syurga. Susah. Pasal kita ada 2 halangan, iaitu manusia yang dipanggil syaitan manusia dan syaitan jin. Syaitan manusia nanti saya cerita. Syaitan jin tuan-tuan pun tahu, yang tak nampak itulah. Dan dia pembisik-pembisik. Jadi pembisik-pembisik ini, dia duk bisik kita sejak kita lahir. Dan bukan sejak kita lahir, sejak atuk kita alaihissalam, Adam alaihissalam lahir, dia dah start bisik sampai hari ini. Dan setiap anak Adam tidak lahir melainkan didampingi oleh satu korin di kalangan jin dan satu korin di kalangan malaikat. Tuan-tuan biasa tengok cerita kartun orang putih, Donald Duck misalnya, tiba-tiba belah kiri dia ada satu Donald Duck warna merah, ada ekor, ada tanduk, bisik dia macam-macam. Lepas tu belah kiri dia, belah kanan dia ada yang ada sayap, ada gelung kat kepala. Dia cakap tu angel. Muka sebiji macam kartun tu juga. Betul lah, tapi tak adalah rupa dia macam tu. Tetapi itulah pembisik yang ada kat kita sejak lahir. Jadi korin ini, pendamping ini ada kat semua orang depan saya, termasuk yang cakap mikrofon ni. Saya pun ada benda ni, korin ini. Jadi korin ini adalah saka free of charge. Memang ada kat semua orang. Jadi janganlah jumpa saya, ustaz saya ada saka. Tak, you ada saka, aku pun ada saka juga. Tu ustaz sembang. Jadi pasal Nabi cakap semua orang ada benda ini. Dan orang tanya Nabi, ya Rasulullah, engkau pun ada juga ke? Engkau pun ada juga? Nabi cakap, ya aku pun ada juga. Melainkan Allah Ta'ala telah bantu aku dengan Islamnya jin Qarin ini, dan dia hanya suruh aku buat benda baik. Jadi kita tak kisahlah ustaz bersama serban sekalipun, Qarin ni ada. Dan dia mengganggu kita sampai hari ini. Dan dia pembisik yang mengganggu di telinga, di hati kita, supaya kita sentiasa buat jahat. Ini musuh dia ada ikut kita. Ini jampi pun tak guna, dia tak hilang. Jangan rasa-rasa nak pergi jumpa ustaz minta air tiup kat kita. No. Nonsense. Because this is memang ada dengan semua orang, each of individu memang ada pendamping ini. Baik, ini dah masalah kat kita. Yang lagi satu masalah, agentnya yang bentuk orang. Sebab tu Allah Ta'ala dalam Quran sebut manusia juga syaitan. Syaitan bukan sifat. Syaitan bukan makhluk, syaitan sifat. Syaitan adalah sifat. Sifat yang ada pada makhluk.
Syaitan datang daripada perkataan words syatona, bermaksud terkeluar, tersasar jauh. Jadi orang Arab, kucing jahat pun panggil syaitan. Pasal syaitan ni is a character, is attitude, is sikap yang ada pada makhluk. Syaitan takkan duduk dekat bunga, syaitan takkan duduk dekat kucing, syaitan tak duduk kat pokok betik, syaitan duduk pada manusia ataupun jin. Sekarang manusia pun ada syaitan. Apa dalilnya? Qul a'udzu birabbin nas, baca sampai ujung. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, dari pembisik-pembisik yang membisik di dada masa kejap datang kejap pergi, minal jinnati wan nas, dari kalangan jin, syaitan dan syaitan manusia. Allah sebut kepada orang munafik yang kembali kepada kepala-kepala munafik dia, tak kala mereka kembali kepada syaitan-syaitan mereka. Allah Ta'ala panggil manusia jahat syaitan. Jadi syaitan manusia ni yang kita ada problem. Siapa yang ajar kita main judi? Saya nak tanya. Bukan kita dalam ni lah, janganlah pandang isyada. Umat manusia lah maksudnya. Siapa ajar kita main judi? Siapa ajar kita minum arak? Siapa ajar kita mencuri? Siapa ajar kita berbohong? Siapa ajar kita hilang integriti? Siapa ajar kita merompak? Adakah hantu Kak Limah datang ajar, bang main truk macam ni, 21 dikira macam ni? Adakah pocong datang lompat malam-malam, bang kalau nak minum liquor ni dia kena campur sikit dengan coke ke apa ke, lebih kurang macam tu lah. Oi, tahu tu bahaya. Ajar pula, ada tak Pontianak datang terbang kat rumah, bang kalau nak balut daun ni dia kena macam ni, tinggi sikit, bom lekat-lekat sikit, border stone lebih sikit. Ada? Tak ada. Yang datang semua human, manusia. Sebab itu syaitan ada dua, jin dan manusia. Manusia ni ajar orang banyak jadi jahat. Syaitan membisik saja, they give thought, they only give idea, but practically manusia belajar jahat dengan manusia. Ini yang problem. Jadi detik ini bertembung ketika mana atuk kita berada di syurga bersama-sama dengan iblis. Iblis, tuan-tuan, dendam sampai kiamat. Dan kenapa dia dendam dengan Adam? Ni saya nak cerita kronologi, baru cerita Ramadan. Kena cerita from the beginning, foundation dia dulu. Iblis ni siapa, tuan-tuan? Saya kalau mengajar bab jin, saya dihuraikan iblis tu apa, jin tu apa, syaitan tu apa, hantu tu apa. Semua lain. Tapi tak mau masuk tu hari ni lah. Nanti tak cerita pasal Ramadan, Tuan Effendi pun jeling saya 2-3 kali lain macam ni. Jadi dia suspend. Dia dengan saya lebih kurang, bapak saya Melaka, mak saya Perak. Cik Effendi dia pun ada benih tu dua juga. Itu dia punya language dengan saya lebih kurang sikit lah. Jadi tanya. Jadi terima kasih Tuan Effendi. Baik, saya tengok Tuan Effendi pakai jubah, saya pakai baju Melayu, saya dah seram. Patut dia jadi ustaz ni. Gua boleh dia. Baik, jadi iblis ni siapa? Iblis ni satu ekor jin. Satu ekor jin. Ingat dalam kepala, iblis tak ramai, iblis ekor. Kenapa ustaz cakap dia sekor? Pasal dia dialog dengan Allah Ta'ala, kata ganti nama dia pakai aku engkau. Ana khairuhu minhu. Aku lebih baik daripada dia. Bila dia cakap dengan Allah Ta'ala aku engkau, dia ramai ke dia satu? Dia satu. Dia satu. Ana khairuhu minha, aku lebih baik dari ana khalaqtani min nar, kau buat aku daripada api. Khalaqtahu min tin, kau buat dia daripada tanah. Aku engkau dia dialog. Maka dia satu ekor jin yang ada dalam syurga ketika itu sangat taat kepada Allah Ta'ala. Kalau dia tak taat kepada Allah Ta'ala, dia tak akan duduk dalam syurga. Syurga diharamkan bagi orang yang jahat. Jadi sekarang ni, awal-awal the beginning of the story, kita kena ingat iblis dah duduk dalam syurga sebelum Adam AS ada. Jadi iblis penghuni syurga dulu. Dah tu ustaz, mana tahu dia jin? Orang kita dia kata dia ketua malaikat. Bila masa dia register jadi malaikat? Ini berlaku kepada kaum Nasrani juga. Saya pernah ajar mu'alaf. Dia cakap kat saya, ustaz, thank you for your speech because we also thought that Lucifer once a malaikat juga.
Dia pernah cakap apa? Rupanya dekat golongan orang putih percaya juga iblis ketua malaikat. Yang mana kita pun percaya. Kerana apa? Kerana lafaz pada ayat Quran. Ketika mana kami suruh semua malaikat sujud kepada Adam, maka semuanya sujud kecuali iblis. Jadi ambil ayat tu, memang kita nampak macam dia part of malaikat lah. Pasal Allah Ta'ala arah malaikat, semua sujud, iblis dia tak nak sujud, maka dia one of malaikat. Jadi sebenarnya dalam surah Al-Kahfi ada detail. Tuan KPJ kita suka selalu baca Al-Kahfi. Jadi ayat 50 ada cerita detail tentang bangsa jin ini. Ketika mana diperintahkan kepada malaikat sujud kepada Adam, maka semuanya sujud kecuali iblis. Kana minal jin, dia berbangsa jin. Jadi sekarang ni iblis satu ekor telah dapat benefit masuk syurga. Iblis jin lain duduk kat bumi. Jin lain duduk kat bumi. Iblis seorang dah berjaya masuk syurga, emang malaikat. Okey, siapa dia, kenapa dia masuk syurga, saya tak nak ceritalah. Dia ada jasa dia dekat bumi dan sebagainya, pernah berlaku peperangan dan sebagainya, pergolakan di bumi. Sebab tu malaikat berdialog dengan Allah Ta'ala. Ketika Allah nak buat Adam, malaikat pun argue nak buat atuk kita. Wa qulna wa qala rabbuka lil malaikati ini ja'ilun fil ardi khalifah. Ketika mana aku cakap ke Adam, malaikat, aku nak buat satu makhluk jadi khalifah kat bumi. Malaikat pun, kenapa ya Allah kau nak buat satu makhluk yang akan buat bencana dan akan berbunuhan di bumi ni? Siapa yang dah buat benda ni? Adam tak jadi lagi. Kenapa masa nak buat Adam, Allah dah cakapkan malaikat, malaikat dah seolah-olah tahu. Sedangkan Adam tak ada lagi, baru nak buat. Jadi kat sini para ulama cakap jin dah menetapi di bumi, dan seolah-olah sifat yang ada pada atuk kita Adam sama mirip dengan jin. Mukallaf, kahwin, ada jantan betina, makan, tidur, bernafsu dan mempunyai hati dan perasaan. Inilah dia satu bangsa yang Allah Ta'ala nak buat. Kemudian sama macam jin, dan malaikat pun tanya. Tapi Allah Ta'ala jawab apa kat malaikat? Sesungguhnya aku lebih mengetahui. Diamlah malaikat, tak ada cerita banyak lah. Dia cuma nak tahu saja. Bermakna iblis satu jin yang berjaya menyelesaikan sesuatu di bumi ini, Allah muliakan dia. Okey, cut short cerita. Iblis, tuan-tuan, dia tak ada problem lain. Dia ahli ibadah, dia semayang, dia tak mabuk arak, dia tak main judi, dia tak pukul bini, dia tak ada. Kalau dia ada buat jahat ni, dia tak masuk syurga. Jadi iblis baik, sangat taat perintah Allah Ta'ala. Dia seorang abid, ahli ibadah. Sekarang kenapa dia dimarahi? Kerana Allah buat Adam, tak ada masalah lagi. Allah kalau nak buat apa pun dia tak kisah. Dia tak kisah. Tetapi bila Allah buat atuk kita, Allah suruh dia tunduk, ikut arahan, duduk bawah atuk kita, dia tak boleh terima. Sebab apa dia tak boleh terima? Kita pun sama. Kita dah proven, kita dah diangkat, diberi pingat, pangkat, darjat, martabat dan award untuk kejayaan kita, dan terbukti kita bagus. Hari ni kau ambil satu orang, kau suruh dia duduk atas aku kena sujud kat dia. Dia ni siapa? Betul lah. Kalau ikutkan iblis, dia belum kau test lagi kat bumi, kau baru buat dia belum diuji. Aku ni dah memang dah taat pada engkau. Bahkan malaikat tadi pun tanya, ya Allah kau nak buat Adam, kami sentiasa sujudkan kau. Malaikat pun tanya, iblis lagi lah tanya. Pasal wondering why, apa lagi tak cukup? Lepas tu kau nak bubuh dia kat bumi, tempat yang aku berjasa, tempat yang aku berjaya. Mana boleh jadi macam ni? Apa relevannya? Tapi pasal dia panas punya pasal, dia daripada api, dia lawan Tuhan terus lah. Tak, tu yang dia cakap tadi, aku lebih baik daripada dia, kau buat aku daripada. Sebenarnya dia iri hati. Dia iri hati pasal kalau kita pun sama juga. Bos dah angkat kita naik tinggi, masuk satu budak baru, kita kena ikut cakap dia, tak boleh lah. Dan dia belum di-proof lagi bekerja dengan bagus dan efisien. Jadi kalau buat Adam tak suruh sujud, dia tak ada problem. Tapi bila buat atuk kita suruh sujud, itu problem.
Lepas tu dia jadi apa? Allah humban dia turun kat bumi. Keluarlah engkau dari syurga ini, kerana tidak layak bagi engkau yang orang sombong boleh ada duduk dalam syurga. Turun dia kat syurga pasal satu kesalahan. Dia return balik, dia cakap tak boleh jadi, atuk kita mesti kena turun juga. Engkau punya pasal aku kena turun, engkau pun kena turun juga. Jadi dia pun ayat macam-macam, tuan-tuan pun tahulah, dia suruh makan buah yang dia sendiri bagi nama khuldi itu. Dia cakap nak kekal tak kekal. Kok mana-mana pun Nabi Adam dah terpengaruh, terkena tipu daya, Nabi Adam pun turun juga. Okey, analogi. Sekarang iblis turun, Nabi Adam turun. Dua-dua turun. Dua-dua buat salah, betul? Dua-dua buat salah. Ini pertembungan ni saya nak cerita. Kat mana nanti nak jumpa? Dia tak puas hati atuk kita, dia suruh atuk kita turun. Sekarang dua-dua dah turun. Sekarang saya nak tanya balik tuan-tuan. Ni dengar balik. Iblis masuk syurga, Adam kat syurga. Iblis buat salah, Adam buat salah. Dua-dua kena hukum, keluar syurga, duduk kat bumi ni sekarang. Saya nak tanya, Iblis salah buat apa? Dia tak sujud kat Adam. Umat kita sekarang salah apa? Tak sujud kepada Allah Ta'ala. Kalau Iblis datang sembang dengan anak-anak kita yang tak semayang, brother, aku mabuk ketum tak? Main judi tak? Zina tak? Sembah berhala tak sekali? Aku sembah Tuhan. Aku cuma tak sembah atuk engkau ya. Engkau, Allah kau tak sembah. Macam mana kau mimpi nak masuk balik syurga ni? Dengar Kalau iblis yang salah ni macam tu saja. Iblis bukan tak semayang Dia diturun bukan pasal tak semayang, bukan pasal minum arak pasal tak nak sujud kat Adam. Itu makhluk. Kita, bukan kita ni dalam ni lah. Janganlah tenung saya macam tu. Seram saya ni. Umat hari ni ramai tak solat, tak sembah Tuhan. Nak cakap apa? Dan saya nak tanya, Nabi Adam turun pasal apa? Nabi Adam turun hanya gigit satu buah. Kita hari ni, jangan kata buah, satu kontena makan. Tuan Datuk kita cakap apa tadi? Claim tak betul makan. Masa patut kerja duty lebih 2 jam makan. Lagi apa lagi? Yang tu cerita rasuah lagi tinggilah, bahaya ni. Lagi makan harta orang, makan duit yang salah. Kalau Nabi Adam makan, itu bukan buah muhalazah pun. Tuhan just cakap jangan dekat je. Dia pun makan, bukanlah big, bukan masalah sangatlah. Tapi dia kena halau, dia kena keluar juga daripada syurga pasal satu buah. Kita makan apa? Bukan kita lagi sekali lah. Bukan kita lagi sekali. Umat manusia dah salah banyak benda makan, dan mimpi nak masuk balik tempat atuk kita. Dua-dua ni kalau duduk depan kita, kita tak tahu malu nak letak. Iblis tu pun Allah. Iblis masih semayang. Tapi sekarang dia dah tak semayang lah. Sekarang dia dah teruk lah. Ni cerita dulu. So kalau kita renung balik tuan-tuan, nak masuk balik rumah tu sangat susah. Kalau dengan kesalahan inilah Tuhan lempar dia keluar, kita nak masuk balik dengan lebih daripada apa yang mereka buat, mimpi. Sebab itu Allah bentangkan Ramadan. Baru nak masuk Ramadan, Allah bukakan Ramadan seluas-luasnya, special untuk umat Muhammad, supaya boleh masuk balik dalam tu dengan beberapa package yang Tuhan buat. Pertama, package itu adalah puasa. Tidak ada seorang yang berpuasa, riwayat Bukhari, di jalan Allah, maka Allah akan jauhkan mukanya dari api neraka sejauh 70 tahun perjalanan. 70 tahun perjalanan kalau kita puasa 1 hari dalam bulan Ramadan. Anggota sekarang kalau kita lari 2.4 km tu, kita nak berapa minit? Berapa saja? 2.4 apa? 15 minit Checkpoint mana checkpoint? Checkpoint biasa lari 12 minit. Kalau jalan berapa kilometer dapat sejam? 5 km, 6 km ada kot. 7 km kalau jalan perlahan lah. Allah bagi 70 tahun perjalanan non-stop. 70 tahun
kalau kita jalan tak berhenti, saya rasa Malaysia ni pusing bumi balik 2-3 kali dah. Pasal setahun kita tak jalan pun dah mungkin sampai India ke mana tak tahu. Setahun 365 hari non-stop walking. You dah sampai mungkin Brazil ke mana tak tahulah. Kalau 70 tahun berjalan kaki tak berhenti, maka kita mungkin dah pusing bumi banyak kali. Itu sehari puasa. Kalau 30 hari puasa, 2100 tahun kita punya jarak muka kita dengan api neraka. Allah Ta'ala buat sejauh 2100 tahun perjalanan kaki. Berapa tahun pula kita puasa? Every year. Umur kita 30 tahun lah kita puasa. 40 tahun. Jadi jauhlah muka kita dari api neraka. Riwayat Tirmizi lebih kurang sama. Tidak ada seorang pun yang berpuasa di jalan Allah, melainkan Allah Ta'ala jauhkan, cipta satu parit. Parit ini sejauh langit dan bumi. Jadi dia punya muka takkan jejak neraka. Kalau muka tak kena neraka, bahan neraka, dia tak masuk neraka lah. Itulah maksudnya orang berpuasa Allah jauhkan daripada api neraka. Pakej pertama. Tetapi dia kunci dengan apa? Dia kunci dengan fi sabilillah, di jalan Allah. Maka kena puasa betul-betul lah, dengan syarat yang betul. Baik. Pakej kedua, Abu Umamah pernah tanya Nabi, "Ya Rasulullah, bagi tahulah aku apa amalan yang boleh bawa aku masuk syurga." Nabi jawab apa? "Hendaklah engkau berpuasa, kerana tidak ada apa yang dapat mendandingi puasa." Abu Umamah orang baik, orang semayang. Dia tanya Nabi, Nabi tak jawab amalan lain pun, Nabi jawab puasa aja. Maknanya rukun Islam tu, mengucap kalimah syahadah, solat, puasa. Buat benda ni, you masuk syurga. Jadi orang yang berpuasa jauh dari api neraka, orang yang berpuasa masuk syurga. Masuk syurga insya-Allah. Pakej kedua, masuk syurga. Ketiga, padam dosa. Ini Ramadan padam dosa. Ada 3 pakej dalam pemadaman dosa ni. Jadi yang pertama, hadis Bukhari, "Ma shama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan iman dan mengharap pahala, Allah hapus dosa yang telah lalu. Saya nak pegang tangan, hapus. Tuan-tuan, kita dah keluar daripada neraka jauh dan masuk syurga, kita tetap rasa malu. Buku kita dibentang tau. Kita esok tuan-tuan, buku kita dibentang, kita sendiri buka kita punya laporan depan Allah Ta'ala ni. Yang jadi hakim tu Allah Ta'ala. Kita tak boleh skip satu pun. Tak ada peguam bela, tak ada peguam cara. You bogil tanpa surat benang pun, cakap baca balik buku. Tapi Tuhan nak padam ni bila? Tuhan nak padam ni bila? Ni Ramadan. Barang siapa yang berpuasa di dalam bulan Ramadan, imanan wahtisaban, Allah hapus dosa yang telah lalu. Dosa ni dosa apa tuan-tuan? Dosa kecil, bukan dosa besar. Dosa besar kena taubat betul-betul lah. Dosa kecil ni yang banyak. Saya percaya dalam dewan ni, kita dah tak main judi, kita tak berzina, kita tak minum arak, kita tak buat berderhaka mak bapak, kita tak merompak. Ustaz, tak ada dosa besar dah saya buat. Betul. Inilah dosa kecil yang bersepah kat kita ni. Bangun pagi, sekejap lagi tengok TV, weh, ini drama Korea baik punya ni, cantik pula dia punya heroin ni, potong sikit markah. Keluar pula tong sampah, luar buang sampah pakai kain pelikat, pusat nampak jiran dah jeling, alamak, tolak lagi markah. Sapu sikit sampah, daun terbang pergi rumah jiran, sikit lagi dosa. Isap rokok 2 batang, pumpang, sikit masuk sikit, dosa sikit lah. Buang pula putung rokok, kena pula daun tu terbakar, rumput, dosa sikit dah. Lupa bagi kucing makan, dosa sikit dah. Pergi pasar, membazir sikit beli barang, dosa kecil ni, you nak list, lunyai, tak terlist. Kita memang akan buat hari-hari, tetapi pasal Tuhan Maha Kaya, Maha Pemurah, dia padam dosa-dosa kecil ni dengan puasa. Sebab tu tuan-tuan, ada orang liberalism yang terlalu tinggi. Dia tanya, kenapa wuduk tak basuh punggung? Pasal tempat yang keluar batalkan wuduk ni punggung dengan kemaluan. Duk apa kena kumuh pergi basuh muka balik? Dia tanya, dia nak logik. Dia tanyalah, yang batalkan you bukan tangan bersemua ni.
Kita pun fikir balik, iyalah, ya tak ya. Tak, sebenarnya anggota wudu adalah anggota yang terdedah pada dosa. Dosa kita pada mata, mulut, hidung, telinga, kepala, tangan dan kaki. Kepala lutut tak buat dosa, pusat tak buat dosa. Sebab tu bila nak jumpa Tuhan, you kena repair balik, touch up balik you punya dosa-dosa ni dengan gugurkan dia, iaitu dengan cara mengambil wudu. Jadi bila you ambil wudu, at least 50 to 60% you punya dosa in between solat tadi, dia dah reduce. Kurang-kurang you jumpa Tuhan dalam keadaan yang you pakai uniform, you dah pakai cantik, kasut dah kilat sikit, kemas, beret dia pakai atas kepala, you masuk pintu pun you tegak betul-betul, you dah prepare. Sebab itu anggota ini yang keluarkan dosa, jadi keluarkan dosa oleh wudu. Siapa suruh basuh lutut? Pasal anggota yang berdosa ini, anggota-anggota yang dia ambil wudu ni. Jadi itulah dosa-dosa yang hilang, dosa-dosa kecil. Apa lagi? Maqama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min. Barang siapa yang solat tarawih, solat tarawih satu 28, 28, 28, buat je lah berapa pun. Usah gaduh buat amount tu, tak kisah. Yang penting buat. Siapa solat malam di malam Ramadan namanya tarawih, dengan iman dan mengharap pada Allah, hapus dosa yang telah lalu. Allah hapus dosa yang telah lalu. Dosa apa? Dosa kecil juga. Lagi satu hadis lebih kurang, maqama lailatul qadar. Barang siapa yang solat malam ngam-ngam kena lailatul qadar, Allah hapus dosa yang tengah lalu. Jadi dengan iman dan mengharap pahala. Tuan-tuan, Lailatul Qadar ni, ini pun satu cerita juga. Orang cakap, you know, yesterday I got Lailatul Qadar lah. Oh, you got. So me, you tomorrow mungkin. Dia ingat Lailatul Qadar ni turun kat orang ke? Turun pada malam. Siapa beribadat pada malam tu, dia dapat lah. Pasal apa you cakap, yesterday you dapat Lailatul Qadar? Because I tengok langit, I tengok bintang tu, suddenly dia pusing-pusing. Dia pusing-pusing, dia buat bentuk love. Bang, you ada high blood pressure, you buka puasa lain macam, you tak makan, you punya ubat kolesterol dengan darah tinggi. Jadi you sudah pening, bukan bintang tu yang berpusing, kepala you yang berpusing. Orang kita, dia mencari Lailatul Qadar dengan mencari keanehan. Sedangkan Nabi SAW kata tanda-tandanya ada tomorrow-nya, esoknya, bukan pada malam tersebut. Jadi ni masalah dia. Ada seorang pula cakap, pokok kelapa belakang rumah aku tu sujud. Sujud semalam, monsun timur laut tak selesai lagi, angin tu bertiup terlalu kencang dan kebetulan selari dengan kiblat you rasa dia sujud. Malam tu lah dia tukar. Sekarang kita nak tanya, you buat apa? You tengok pokok sujud, you tengok bintang menari, you tak solat, maka you tak dapatlah Lailatul Qadar. Pasal Lailatul Qadar tu datang pada malam, bukan individu. Sesiapa yang beribadat pada malam itu dapatlah nikmat-nikmat Lailatul Qadar. Belum azan lagi kan? Kita memang sampai isyak. Kita stop, insyaAllah kita sembahyang isyak. Betul kan? Baik. Lah siapa solat malam kena Lailatul Qadar, Allah hapuskan Allah hapuskan dosa-dosa yang telah lalu. Tapi ini yang sedih sikit. Tuan Effendi cakap kat saya, bagi ustaz, bagi rasa sikit ustaz, saya pun cuba-cubalah, tapi ini memang menakutkanlah. Semua ganjaran yang saya sebut tadi, semua penghapusan dosa ni bersyarat. Ada satu hadis riwayat Muslim, Nabi cakap apa kat Abu Hurairah? Solat 5 waktu penghapus dosa tengahnya. 5 waktu. Jadi kita buat salah Zuhur, asar, nanti kita solat, padam dosa-dosa kecil. Kemudian kita ada dosa-dosa sikit, maghrib kita semayang, padam in between asar sampai maghrib. Itu daily basis. Dia sambung lagi, Jumaat dengan Jumaat penghapus dosa tengahnya. Yang ni kita solat Jumaat dengan Jumaat, seminggu punya package, dosa Allah Ta'ala hapuskan. Dan Nabi sambung Ramadan dengan Ramadan penghapus dosa yearly basis, tahunan. Tapi yang ujung tapi ni yang masalah, selama mana engkau tak buat dosa besar. Jadi kita pun menung balik, alhamdulillah, dosa besar tak buat. Kita tak mencuri, kita tak berzina, kita tak minum arak, kita tak sembah patung, kita tak derhaka mak bapak. Justru apa lagi ni? Alhamdulillah dapatlah semua package ni.
Malangnya ramai manusia tak letak tak solat itu dosa besar. Ini dia senaraikan semua senarai cantik, tapi dia tak masuk, tinggalkan semayang tu part of dosa besar. Maka selama mana dia masih tak semayang, selagi itu apa yang kita sebut tadi satu pun dia tak dapat. Ini yang meruntun jiwa kita lah. Kadang-kadang benda ni berlaku kat family kita juga. Macam mana Allah Ta'ala nak terima tambahan kalau arahan wajib you tak buat? Macam mana Tuan Jun tadi? Saya baru nak bergurau dengan dia. Dia dah lari dah. Tuan Junaidi, saya pergi ke Tuan Junaidi. Tuan Junaidi bos PPAD kita katalah, dia panggil mana Hafiz. Dia bukan kapten, bukan ni. Hafiz tu yang apa? Kopral Hafiz. Dia panggil Hafiz. Hafiz, esok bawa pergi jumpa Tuan Effendi. 3 beg medik ini pagi. Tuan apa ni? Tadi Tuan Junaidi datang jumpa petang ni. Hari ni bos jumpa petang untuk tas dia esok. Esok Pis, kau ambil 3 beg medik ni, bawa pergi jumpa Tuan Effendi. Tolong, nak pakai urgent dekat wilayah. Apis pun faham arahan tu, dia budak bagus. Sekali dia balik, tunang lama telefon dah. Tunang lama telefon, cinta bertaut kembali, ajak kahwin terus. Jadi dia punya dreaming, dia punya fantasy dah satu macam. Dia mula senyum satu malam, tidur pun tak lena pun tak. Esok pagi-pagi dia datang sini, dia pergi cuci pikot, dia pergi cuci ambulans, cek put ke apa tu, Fiza punya office semua dia susun, aircon semua dia pergi servis. Dia pandai servis aircon, betul tak? Dia pandai servis aircon. Dia servis aircon, habis 20 benda dia buat. Rasa-rasa lepas tu Tuan Junaidi datang balik office. The next day lah, Tuan Junaidi datang balik office. Tuan Junaidi panggil, Hafiz, mari sini. Rasa-rasa Tuan Junaidi tanya apa? Kau dah hantar 3 beg medik ni kat Tuan Effendi? Hafiz pun, astaghfirullahalazim, bos. Walau saya lupa, bos. Dan kau buat apa satu hari ni? Tu van semua dah berkilat, saya cuci, bos. Bos punya bilik saya vacuum. Ini file-file office ni betul kabur mereka buat ni. Saya tingkat 3 atas tu pun saya kemas. Aircon semua pun saya dah cuci, bos. Kereta bos personal, private depan tu pun dia bagi polish. Rasa-rasa Tuan Jun terima ke tak? Ni saya nak bagi kronologi apa ni lah, analogi lah. Tuan Jun tak layan. Aku bagi kau arahan untuk selesaikan 3 benda ni. Engkau dibayar allowance, kita dibayar allowance, kita dibayar gaji untuk melaksanakan arahan. Engkau ada kerja yang aku suruh engkau buat. Yang benda lain yang aku tak suruh engkau buat, orang lain boleh buat. Kenapa engkau buat? Lepas tu, dia kena buat apa untuk selesaikan masalah ni? Dia kena minta maaf. Jadi dia buat macam mana? Tuan Jun, saya minta maaf, saya mengaku salah. Saya tahu saya salah, esok saya buat. Petang dah tak sempat dah, Tuan Fendi dah balik dah. Esok kau kena hantar. Kau kena hantar, esok aku tahu. Okey, esok pun berlalu. Jadi Tuan Jun kali ni datang awal sikit. Pasal Tuan Jun takut dia termerang lagi. Habis, esok dia tengah hari, mari sini. Sekarang kau dah hantar tak 3 beg medik ni? Dah, bos. Aku tak percaya lagi. Tantang kau tinggal dalam private tu je. Mana sign-sign ke apa? Oh ni Tuan Effendi pun dah sign, acknowledge. Dah. Okey, mari kau duduk depan aku. Kenapa? Kena tazkirah lah. Pampu bagi. Lepas tu baru Tuan Jun akan tanya, semalam kau buat apa? Dan kenapa kau seronok satu macam ni? Macam ni, bos. Bos kan kenal tunang saya dulu. Dulu tak jadi, sekarang dia nak kahwin balik. Saya dalam masa terdekat ni saya nak kahwin. Lepas tu, habis tu kau tak buat kerja ni? Dah saya lupa lah, bos. Saya seronok sangat. Semua saya belanja, jamban saya cuci, habis pikot semua berkilat saya buat. Ni aircon ni mana tahu? Kau tahu repair aircon ni? Saya dulu belajar sikit giat marah apa semua, saya boleh servis aircon, semua saya buat lah. Dah macam-macam. Baru Tuan Jun keluarkan RM50. Ni saya bagi contoh. Keluar RM50 masuk poket dia. Tahniah, kahwin ni elok. Terima kasih lah kau tolong buat macam-macam ni. Tuan Jun akan tengok kerja dia yang lain setelah dia dah buat apa yang disuruh.
Setelah dia dah buat apa yang dia suruh, baru kita sembang apa yang kau buat lain-lain tu. Allah ada titah perintah wajib. You jangan mimpi dia akan tengok yang kecil-kecil selagi mana you tak tunduk kat dia. Pasal ini dia tanya dulu. Dia tak tanya benda lain. Ada orang buat 8 masjid mungkin. Memanglah, you don't judge me like this lah. Memanglah you nampak air Zuhur sometimes kadang-kadang macam ni. But you know 3 masjid in area Perak I dah buat. Ramai orang sembahyang di situ. Dan I also dapat sedikit benefit insya-Allah. Yes. Tapi bukan suruh Tuhan wajibkan kau buat benda tu. Tuhan tanya sembahyang dulu. Tuhan tanya sembahyang dulu. Macam Tuan Jun tadi. Dia tak tanyalah you punya cuci van tu. Ini you buat after you buat arahan utama. Sekarang inilah masalah tuan-tuan. Kita muhasabah diri. Selama mana kita lemah dan kita tak buat tanggungjawab wajib, maka takut Allah Ta'ala tengok kita punya amalan tu macam tu saja. Saya bukan cakap solat puasa you tak sah. Puasa sah, tetapi penerimaan dia sebagai pahala, penerimaan sebagai ganjaran penghapus dosa tu takut tak dapat. Semua orang semayang tuan-tuan sebaris. Seorang dapat markah 10, seorang dapat 90, seorang khusyuk, seorang ingat kunci, seorang nak menayang kat orang. Semua berbeza-beza walaupun solatnya sah. Jadi kat sini kita kena nilai balik bahawasanya yang penting buat wajib dulu. Kalau kita lemah lah tuan-tuan, saya bukan nak cakap saya bagus. Sebab tu ulama kata apa? Kalau you nampak aib I, seorang pun takkan dengar saya cakap hari ni. Bahkan tuan-tuan akan baling pasir kat muka saya. Azan ke apa? Saya teruskan sikit lah Lepas tu kita semayang. Kena azan. Kita teruskan sikit, lepas tu kita semayang Jadi bukan nak kata kita bagus, tak bagus. Saya sangat tak bagus. Allah tutup aib saya, tuan-tuan tak nampak. Kita masing-masing ada malu. Kita tak nak Tuhan sebut malu kita ni. Akhirat esok satu-satu kita kena bentang. Bahkan yang kita risau, segala amalan baik kita tak diterima. APM lubuk pahala tuan-tuan. Saya masuk ke sini, saya rasa sini tempat yang kita boleh curahkan segala bakti kepada masyarakat. Ini uniform yang ada banyak unsur kebajikan. Pagi kita ambil kes sampai petang, semua tolong orang. Tuhan sayang kita, masyarakat sayang kita. Walaupun kita kecil, tak bermakna kita tak boleh hasilkan buah yang cantik. Jadi kita tahu kita tak bagus. Saya pun belajar, saya pun perlu ubah diri. Kalau kita tak solat penuh, kita cubalah sikit-sikit mula. You cannot reach 10 step of the stairs kalau you tak mula dengan satu langkah. You mesti mula somewhere. Kalau dulu kita lambat, kita dah semayang, kita asyik lambat pula semayang, cepatkanlah sikit. Kalau bos panggil, kita datang terus. Tuhan panggil, buat tak tahu macam tu. Bertahun-tahun lamanya kita telah buat macam ni. Kita ni maksudnya dah termasuk saya sekali. Saya tak terkecuali, saya sekali. Yang pegang mikrofon ni Tuhan tanya dulu nanti. Pasal you cakap, you buat tak? You buat tak apa you cakap? Jangan seronok je macam ni. Jadi tuan-tuan, yang orang yang saya sayang depan ni, kerana masyarakat sayang anda. Anda kerja bertungkul lumus, ada anggota keluar duit sendiri, beli pakaian sendiri, beli kelengkapan sendiri. Memang you ada effort yang sangat cantik untuk tolong manusia. Tolong jaga Allah Ta'ala. Buka buku laporan, tolong lapor diri dengan dia. Bukan lama dia nak. You tak boleh berdiri, you jumpa dia duduk. Tak boleh duduk, you jumpa dia baring. Susah sangat, pergi jamak kasar lah. Banyak option dia bagi untuk kita jumpa dia. Tolong jumpa dia. Kerana itulah kita akan berjaya. APM satu pokok. Dasar APM misi dan visi adalah akar. Tuan-tuan depan saya, tuan-tuan pengarah, tuan-tuan KP dan sebagainya adalah tunggang batang kepada pokok ini. Dahan berpaut pada batang ini. Keluarlah banyak dahan. Itulah semua STP, STO, pegawai-pegawai tetap kita. Dan akhirnya keluarlah ranting dan daun. Itulah semua anggota. Kita semua ranting dan daun. Kalau tak ada daun, batang tu pun tak dapat makanan. Semua kita adalah daun dan satu pohon. Apa yang kita nak hasilkan tuan-tuan adalah satu buah. Buah tu siapa makan? Itulah rakyat Malaysia. Cantik buah ni datang daripada cantik akar tu, batang tu dan dahan-dahan serta daun-daunnya. Kerjasama
pokok ni berjaya hasil daripada kerjasama. Kerjasama datang daripada usaha. Usaha datang daripada disiplin. Disiplin datang daripada solat. Disiplin datang daripada solat. Tuan-tuan pernah tengok pokok kahwin? Dia tak besar tapi buah dia cantik. Biar kita kecil, biar orang pandang kita kecil, biar orang pandang kita sesuatu, tapi bila kita bergabung, kita kahwin, kita boleh hasilkan satu buah yang bagi manfaat kepada orang. Ada orang pokok dia besar tapi dia tak bagi apa-apa. Maka nilai itu bukan pada besar kecil, nilai itu pada effort you, usaha you dan sebagainya. Saya mohon maaf tuan-tuan kalau ada saya silap. Saya ceramah macam inilah, kadang-kadang duk sembang macam serius, kadang-kadang buat lawa sikit. Tak ada niat lain saya datang IPM melainkan saya seorang ustaz. Di mana saya di luar, di sini saya pakai, saya cetak ustaz. Pakailah saya, gunakanlah saya, jangan mempergunakan, sudahlah. Saya gurau-gurau je. Selama mana saya diberi tauliah wilayah dan Selangor, you pakailah. Kerana kerja kita beri kebajikan. You boleh tangkap ular, saya mungkin boleh tolong macam ni. Apa saja yang kita cuba buat adalah untuk masyarakat kita. Terima kasih kepada tuan peringkat ibu pejabat kerana wujudkan satu program. Apa ni dipanggil sanad Quran itu hari. Tuan KPJ kita orang yang concern pada Quran dan juga keagamaan. Terima kasih juga kepada Tuan Effendi kerana menyahut seruan ini, mengadakan program macam ni. Terima kasih kepada geng-geng koperasi, geng-geng bersekutu kerana turut sambut benda ni sebagai langkah seterusnya. Terima kasih kepada PPAD, Tuan Mazran, apa ni tadi, Tuan Junaidi dan sebagainya, semua apa ni teraju-teraju PPAD, terima kasih. Terima kasih banyak-banyak. InsyaAllah kita akan sambut program macam ni di masa-masa yang akan datang. Saya mohon maaf sekali lagi. Maaf banyak-banyak atas ketelanjuran. Kalau ada silap dan salah, minta banyak-banyak. Terima kasih sekali lagi. InsyaAllah kita akan adakan program-program macam ni. Mungkin terawih kot. Tengok bos lah macam mana. Kita cerita Lailatul Qadar pula dan sebagainya lah. Dan sedikit saya nak kongsi, kita tengah develop surau ni. Dalam proses daftar kejawi, carta organisasi kita dah buat, sumbangan-sumbangan kita tengah buat collect. Mana-mana pihak yang ada nak menyumbang apa-apa, kapet dan sebagainya, silakanlah. Kita akan cuba hidupkan dulu step pertama dengan laungkan azan dan cuba solat sedikit-sedikit lah. Jadi saya seru kepada semua anggota, anda adalah guru-guru saya hormat anda. Saya hanyalah satu orang kerdil yang bagi sedikit ucapan saja hari ini. Kalau saya salah, maafkan saya. Terima kasih semua. Jadi saya nak sedikit doa insya-Allah supaya kita semua dirahmati dan diberkati. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna wa an walidina wa jamil muslimin wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ampunkanlah dosa kami ya Allah. Ampunkan dosa kepada orang tua kami, adik-beradik kami, ahli keluarga kami, muslimin dan muslimat di Malaysia ini ya Allah, dan khusus buat warga APM ini ya Allah. Berkatilah hidup kami, rahmatilah kami, mudahkanlah urusan pekerjaan kami, ringankanlah bebanan hutang kami. Ya Allah, sembuhkanlah penyakit kami, sihatkanlah tubuh badan kami, dan panjangkanlah usia kami dalam ketaatan kepada-Mu ya Allah. Khusus di bulan Ramadan ini ya Allah, kuatkanlah hati kami, jadikanlah kami insan yang istiqamah, jadikanlah kami insan yang mendirikan solat ya Allah. Terimalah amal ibadat kami di bulan Ramadan ini, hapuskanlah dosa-dosa kami ya Allah, dan tempatkanlah kami ke syurga-Mu ya Allah. Jadikanlah diri kami dan keluarga kami insan yang soleh dan solehah. Jadikan diri kami dan keluarga kami insan yang masuki syurga-Mu. Jauhkanlah diri kami dari api neraka-Mu. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurratan waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.